أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam hari Jumaah dan salam ukhuwah, salam mahabbah. Ahlan wa sahlan bikum dalam program Taman Surga DRL. Tajuk hari ini tadabbur di dalam surah Al-Imran ayat 110. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Ummah yang terbaik dalam dunia umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebelum umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu zaman Nabi Musa, waktu zaman Nabi Isa, waktu zaman Nabi Ibrahim, waktu zaman Nabi Nuh, waktu zaman Nabi Saleh. Sifat umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kalimullah. Kita tahu ni nama kalim Allah, yang dia cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita dengar dalam satu riwayah tafsir Ibnu Katsir, anna Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam baca bawah Arsyur Rahman. Baca bawah Arsyur Rahman tulis ummatun hiya khairul umam. Ada ummah dia yang baik dalam dunia. Dan Nabi Musa alaihi salam doa Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, saya mahu umat saya yang terbaik di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala beri jawab Sayyidina Musa alaihi salam, ini bukan umat Nabi Musa, dan ini umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa doa sekali lagi, wahai Allah, saya mahu satu orang ikut atau satu orang dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala beri jawab Sayyidina Musa, wahai Musa, semua Nabi dan Rasul dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yang terbaik. Makna yang terbaik. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين إمام الأنبياء. Kalau kita baca dalam qasidah, ya imam ar-rusul, ya imam ar-rusul, imam semua rasul dan nabi. Bila malam Lailatul Isra' wal Mi'raj. Ada lagi berapa hari nanti datang malam Lailatul Isra' wal Mi'raj dalam bulan Rajab. Dia buat salat dalam Baitul Maqdis dan semua Nabi dan Rasul makmum belakang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeza umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat yang sebelum umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab dia umat yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, khusus di dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 sifat yang ada dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada sebelum umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam umat Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Ibrahim. Tak ada. Sifat ini yang terbaik dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna amal yang kita buat amal yang betul, amal yang sah, amal yang ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf. Walau kita akhir zaman, kita fikir macam kita sekarang akhir zaman. Waktu zaman Nabi SAW sampai sekarang 1444 Hijriah. Dah lama. Tetapi ada lagi dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam. Ada lagi yang cakap baik. Ada lagi yang suka ilmu syariah. Ada lagi yang nak tanya soal dalam ibadat, dalam muamalat, dalam salah, dalam puasa. Ada. Makna alhamdulillah ummah yang terbaik. Kita boleh jumpa syekh, kita boleh jumpa orang alim, mufti. Ini sifat yang ada dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam ummah yang sebelum ini. Tak ada. Bila orang tak mahu agama, terus keluar dalam agama. Nabi Musa atau Nabi Isa dah wafat, mereka dah tukar agama. Dah tukar At-Taurah, tukar Al-Injil, tukar kalam Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkar Nabi akhir zaman. Mereka mengingkar ayat Al-Quran Al-Karim. Ini sifat ummah yang sebelum umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca akhir surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yani dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat yang terbaik, kita boleh ada iman, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, semua Nabi yang ada dalam Al-Quran atau yang tak ada nama dia di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi ada iman dalam hati kita. Juga At-Taurah, juga Al-Injil, juga semua syariah yang Allah Subhanahu wa taala beri ummah yang sebelum umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada yakin, ada iman dalam hati kita. Sebab apa? Sebab kita ikut qudwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut qudwah, kita tak hilang. Agama kita tak hilang. Bila kita rasa macam nak tanya macam mana nak buat amal soleh, macam mana nak buat ibadah, jom kita pergi kelas, jom kita tanya ustaz atau ustazah, jom kita beli buku, jom kita baca Al-Quran. Yani al-khair yang baik ada dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa ta'muruna wa tanhauna 'anil munkar. Bila kita nampak ada yang salah, kita bagi nasihat. Jangan buat macam ini. Kenapa tak salah? Kadang-kadang suami tak salah, kadang-kadang isteri tak salah, kadang-kadang adik tak salah. Bagi nasihat, bagi tahu kenapa tak salah. Kenapa tak puasa? Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak silaturahim? Kenapa tak cakap yang baik? Kenapa tak bagi nasihat? Ini hak. Bukan syarat kamu alim. Tak. Umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umat ad-da'wah. Semua kita dakwah ki Allah Subhanahu wa taala. Makna kita mahu semua buat yang baik. Waktu kerja, bagi nasihat kawan. Kenapa buat masalah? Kenapa buat maksiat? Kenapa buat dosa? Kenapa tak dengar nasihat? Panggil dia, bangan dia masuk di dalam syurga. Kalau kita tak buat nasihat macam ini, mungkin orang yang tak faham,
atau yang jauh dari ibadah agama, bahkan kita masuk di dalam neraka. Masuk di dalam neraka. Makna ini, wa ta'muruna wa tanhauna 'anil munkar. Bila kita bagi nasihat orang yang buat dosa, tetapi dia buat sekali lagi, dia tak faham nasihat, makna alhamdulillah kita dah buat amanah yang Allah Subhanahu wa taala beri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi satu kali, dua kali, tiga kali nasihat, kalau tak faham, alhamdulillah. Makna amanah ilmu dah sampai. Dia tahu yang amal yang dia buat salah, dah bagi nasihat, cukup. Alhamdulillah, agama macam ini, buat amal baik. Kalau nampak depan mata kamu yang salah, bagi nasihat yang mudah, yang baik, bukan nasihat lagi tambah marah, tak. Bagi nasihat yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Macam mana dia terima nasihat? Kalau kamu cakap baik, kalau kamu panggil dia, kalau kamu senyum depan dia, atau panggil dia makan, atau jom kita berjalan sama, lepas sudah bagi nasihat. Kalau dia faham, alhamdulillah. Ini buka pintu. Kita dapat pahala kalau dia ikut. Walau dia tak ikut, kita dapat pahala sebab kita nak buat amal yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sifat umat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tanhauna 'anil munkar. Lafaz kuntum khaira ummah, dalam umat an-nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang alim, ada orang politik, ada orang raja, ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang tak belajar, ada orang jahil, ada orang kecil, lelaki atau perempuan. Makna semua umat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, syariah kita boleh buat amal sama-sama. Kalau kita buat amal sama-sama, makna kita membina syariat Allah Subhanahu wa taala atas bumi. Atas bumi. Bila kita buat imarah atas bumi, ini maksud khalifat Allah Subhanahu wa taala. Buat amal yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Buat amal yang Allah Subhanahu wa taala ridha, walau mereka tak terima. Walau mereka tak terima. Macam Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia dakwah kaum Nuh berapa tahun? 950 tahun. Dakwah, tetapi yang ikut dia sedikit. Bukan Nabi Nuh tak ada dakwah kaum dia, tak. Dia dakwah selalu. Sampai mereka marah. Sampai dia doa ke Allah Subhanahu wa taala. Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak. Allah Subhanahu wa taala bagi izin bumi dengan langit beri azab kaum Nuh. Berapa minit sahaja dunia tufan, sunai. Dah sunai, semua makhluk mati. Yang ada sedikit yang ikut Nabi Nuh alaihi salam. Lidzalika nama ini al-abul thani lil bashariyah. Ini ayah manusia yang nombor 2. Ayah manusia yang nombor 2 Nabi Nuh. Sebab apa? Dia dakwah kaum. Tetapi kaum dia tak terima. Juga ada dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bagi nasihat, kadang-kadang dia tak terima. Sebab apa? Sebab nasihat tak sama yang ada dalam akal dia. Dan nasihat yang kita bagi ada dalam syariah. Bukan kita dapat maslahah atau manfaat. Nasihat ini Allah Subhanahu wa taala mahu umat ad-da'wah buat macam ini. Kalau kita nampak depan mata ini salah, bagi nasihat. Bukan pukul atau marah, tetapi bagi nasihat billati hiya ahsan, yang terbaik. Yang terbaik. Terima ahlan wa sahlan. Kalau tak terima, alhamdulillah kita dah buat amal yang ada dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummah yang terbaik.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini tiga sifat ada dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Nampak macam mana Allah Subhanahu wa taala letak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dan bagi tahu sifat ahlul kitab yang tak ikut Nabi Musa atau Isa atau Nabi Ibrahim atau siapa-siapa yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi al-maqsud ahlul kitab al-Yahud dan an-Nasara. Bila kita dengar dalam Al-Quran Al-Karim, ya ahlul kitab atau walau amana ahlul kitab, maksud al-Yahud dan an-Nasara. Lakana khairan lahum. Kalau mereka ikut sistem Allah Subhanahu wa taala yang ada cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka, lagi baik macam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ikut At-Taurah atau Al-Injil yang Allah Subhanahu wa taala hantar ke Nabi Musa dan Nabi Isa, mungkin ummah yang baik, tetapi mereka tukar ayat Allah Subhanahu wa taala. Makna ini sifat mereka jauh daripada agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk selamat mereka dalam dunia dan akhirat. Jauh. Tukar ayat At-Taurah, tukar ayat Al-Injil, sebab apa? Mereka mahu dapat maslahah untuk diri dalam dunia sahaja. Tetapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lain. Tak tukar ayat Al-Quran Al-Karim, tak tukar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sampai zaman sekarang tak ada satu mushaf ada ayat lain. Tak, sama-sama. Kita baca Al-Quran Al-Karim, yang baca Al-Quran Al-Karim dalam Malaysia juga Al-Quran Al-Karim yang ada dalam Al-Madinah Al-Munawwarah sama. Yang ada dalam negeri Yaman, yang ada dalam Indonesia, yang ada dalam Amerika, mana-mana Al-Quran sama-sama. Tak ada orang tukar ayat Al-Quran Al-Karim. Bila ada masalah sedikit, nampak macam mana umat Islam bangun. Nampak macam mana umat Islam bangun. Ulama buat masyurah. Raja buat masyurah. Untuk apa? Untuk nak baca Al-Quran Al-Karim, nak susun ayat Al-Quran Al-Karim, nak tahu mana yang salah, mana yang tak salah, mana yang tukar, mana yang tak tukar. Tetapi alhamdulillah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ada yang baik walau kita akhir zaman. Bukan macam ahlul kitab yang Allah Subhanahu wa taala buka jalan yang baik tetapi mereka pilih jalan yang tak baik. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Minhum sedikit yang ikut Nabi Musa, sedikit yang ikut Nabi Isa. Sedikit, bukan banyak. Tetapi yang banyak orang fasik. Orang jauh daripada agama yang Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada At-Taurah, jauh daripada Al-Injil, jauh daripada sifat Al-Quran Al-Karim atau sifat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh. Kenapa? Sebab ikut hawa nafsu sahaja. Ikut akal mereka. Tak fikir akal mereka kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Kadang-kadang fikir baik, kadang-kadang fikir tak baik. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia bukan maksum. Kita juga kadang-kadang fikir baik, kadang-kadang fikir tak baik. Sebab apa? Ini fitrah. Tak ada ubat kita nak fikir selalu yang baik atau selalu yang tak baik. Itu sunnat Allah dalam manusia semua. Dalam hidup manusia semua. Inilah
bila ada syariah, bila ada kitab Al-Quran atau At-Taurah atau Al-Injil, makna bila kita salah, kita bangan dalam Al-Quran Al-Karim. Bila kita fikir tak baik, kita ikut Al-Quran Al-Karim, ikut sistem yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Sebab dalam sistem ini ada maslahah kita, ada maslahah bumi, ada maslahah dzurriyyah kita, ada maslahah agama kita, ada maslahah Allah Subhanahu wa taala letak syariah ini untuk maslahah manusia. Untuk maslahah manusia. Siapa yang syari gembira, hidup gembira dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mahu hidup dalam dunia baik dan akhirat baik, ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sistem ada selamat. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Dan kita baca sirah umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa macam mana dalam surah Al-Baqarah Bani Israel buat banyak masalah waktu zaman Nabi Musa. Bila Nabi Musa pergi Jabal Al-Munajah, nampak macam mana mereka dah tukar anak lambu buat ibadah. Buat ibadah ke anak lambu. Ini waktu hidup. Macam mana lepas wafat Nabi Musa alaihi salam? Macam mana waktu Fir'aun? Macam mana waktu masuk dalam laut? Banyak sifat yang tak baik dalam ummah yang sebelum umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan yadurrukum illa adha. Tak ada madarah kalau kita dengar dalam social media, dalam teknologi, kita nampak depan mata akhir zaman banyak fitnah asas dia Yahud dan Nasara. Yahud dan Nasara. Tetapi dalam hati orang yang ada iman kuat, dia tahu macam mana sifat orang Yahud dan Nasara sentiasa. Allah Subhanahu wa taala beri tamakninah dalam hati kita apa musibah orang Yahudi dan orang Nasrani nak buat dalam umat Islam. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Tak ada madarah. Allah Subhanahu wa taala yang kalau dia mahu buat madarah atau manfaat, bukan orang Yahudi atau orang Nasrani. Sebab dia makhluk macam saya makhluk. Dia ikut sistem syaitan, saya ikut sistem Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham betul makna alhamdulillah, walau kita mati, kita hidup sana dalam syurga yang baik. Tetapi dia kalau dia mati, makna masuk di dalam neraka. Sentiasa. Ini sifat Yahud dan Nasara. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Allah Subhanahu wa taala beri sifat dalam hati orang Yahudi dan orang Nasrani, sifat takut. Makna sifat takut bila jumpa orang Muslim baca lafaz Allahu Akbar atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hati dia takut. Tak suka dengar nama Allah Subhanahu wa taala. Tak suka dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak suka dengar apa yang khusus umat Islam. Kita nampak macam tak boleh buka azan dalam 5 waktu setiap hari. Kita buka waktu hari Jumaat. Sebab apa? Orang Yahudi tak nak dengar azan.
tak nak dengar nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab menggigil hati dia, yakni takut. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang beri. Allah Subhanahu wa taala yang beri. Duribat alaihimudz dhillah aynama thuqifu, mana-mana, dalam Malaysia, dalam Amerika, dalam Arab, mana-mana. Bila jumpa azan atau dengar apa yang ada dalam Islam, dia takut. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Suka cakap macam social media. Suka buat yang tak baik. Waba'u bighadabin minallah. Lagi tambah Allah Subhanahu wa taala marah ke mereka kalau nak buat masalah dalam umat Islam. Wa dhuribat alaihimul maskanah. Yani rasa hidup macam tak ada tamakninah. Macam hidup macam tak hidup. Hidup macam tak hidup. Sebab apa? Sebab dia tak rida apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Bila orang tak rida apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih, walau ada berapa yang baik depan mata, tetapi dalam hati tak ada rida. Walau dia orang kaya, walau dia orang raja, walau dia orang apa-apa, sebab tak ada rida dalam hati. Tak ada rida dalam hati. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam jangan buat macam mereka, macam ummah Nabi Musa atau macam ummah Nabi Isa. Sebab mereka bila Allah Subhanahu wa taala pilih yang baik, mereka tak terima. Mereka tak rida. Mereka jauh daripada agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Semua sifat-sifat ini Allah Subhanahu wa taala beri sebab mereka mengingkar ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka suka bunuh nabi dan rasul dan mereka suka buat masalah dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ini tiga sifat. Tiga sifat. Satu sifat Allah Subhanahu wa taala mereka mengingkar ayat Allah. Makna mengingkar nubuat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ada sifat An-Nabi dalam At-Taurah dan dalam Al-Injil. Mereka mengingkar ini dan mereka suka bunuh Nabi dan Rasul. Nabi Yahya, siapa yang bunuh? Nabi Isa, mereka nak bunuh dia. Allah Subhanahu wa taala angkat dia dalam langit. Ini amal siapa? Orang Yahud dan Nasara. Orang Yahud dan Nasara. Lagi tambah, wa kanu ya'tadun. Suka buat masalah depan Islam. Waktu zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'wat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Makkah Al-Mukarramah, mereka tak suka mahu keluar dalam Makkah Al-Mukarramah, pergi hijrah. Ada banyak cerita dalam ini. Ada banyak cerita macam mana sifat orang Yahudi dan waktu zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini tiga sifat ada di dalam Yahud dan Nasara. Dan tiga sifat yang baik dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita buat yang baik, bagi nasihat orang yang buat dosa dan ada iman dari hati kita. Tetapi orang Yahudi dan orang Nasrani bunuh Nabi, mengingkar ayat Allah dan suka tutup jalan agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih dalam dunia. Okey, insya-Allah kita berhenti dalam ayat 112 di dalam surah Al-Imran. Wa insya-Allah astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu wa
alqakum ala khair. Nanti insya-Allah esok ada lagi program kita dalam Masjid Al-Muttaqin Wansa Malawati. Jumpa lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.